أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور العلم، وافتح علينا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. رب سهل ويسر ولا تعسر علي يا ميسر كل عسير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله كما لا نهاية لكمالك. والحمد لله رب العالمين. Kita di muka surat yang ke-5 pada nombor yang ke-11 ya. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Wa wajibun syar'an 'alal mukallafi ma'rifatullahil aliyyi fa'rifi ay ya'rifal wajiba wal muhala ma'jaizin fi haqqihi ta'ala wa mislu dha fi haqqi rusulillahi alaihimu tahiyatul ilahi. Wa wajibun syar'an, dan wajib syara', wajib pada syara', itu khabar muqaddam. Wajib pada syara', yakni wajib dengan dalil syara', dengan dalil daripada Al-Quran, daripada Al-Hadis, daripada ijma' qiyas, itu nama dia wajib syar'an. Wajib pada syara' dengan makna satu perkara yang apabila dikerjakan dia dengan ikhlas dapat pahala, dijanji dengan diberi pahala. Sekira ditinggalkan dia, dijanji dengan seksa. Wajib pada syara', wajib alal mukallafi, wajib di atas mukallaf. Mukallaf iaitu mereka yang akil, yang berakal, al-baligh, yang sampai umur. Maksud siapa umur? Siapa umur pada syara', siapa umur taklif, siapa umur yang ditututi oleh syara', mengerjakan dan meninggalkan perkara-perkara yang disuruh kerja, perkara yang disuruh tinggal, iaitu sampai umur yang tertentu
umur 15 tahun atau keluar mandi, keluar air mandi, bermula daripada umur 9 tahun. Siapa kat situ dia keluar mandi atau keluar itu nama balik sampai umur. Lagi pula sampai dakwah, sampai seruan Rasul. Mereka yang ada padanya tiga syarat yang tersebut dinama mukallaf, iaitu mereka yang akil berakal, yang sampai umur sampai dakwah, dipanggil mukallaf. Di dalam bahasa Arab, maksud di dalam bahasa Melayu mukallaf seorang yang diberaktikan dia, seorang yang dipaksa, dilazimkan dia, ataupun disuruh mengerja perkara keberatan, perkara yang ada padanya keberatan. Disuruh sembahyang, disuruh puasa, dilarang minum arak dan umpamanya. Itu nama mukallaf. Wajib pada syarat di atas mukallaf ma'rifatullahi, mengetahui, mengenali Allah Ta'ala Al-Aliyyi yang maha tinggi, yakni wa ma'rifatullahi Al-Aliyyi, dan bermula mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha tinggi itu wajibun syar'an, ialah yang wajib pada syarak. Mesti alal mukallaf, di atas tiap-tiap mukallaf. Kesemua mukallaf mesti mengenali Allah, mesti mengetahui Allah. Makrifah ialah ilmu, sama saja di sisi kulian tahqiq, mengetahui tentang hal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'rifi, maka hendak mengetahui oleh engkau, hendak tahulah engkau tentang ini hukum. Wajib kenal Allah, wajib mengetahui tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah dia mengetahui, apakah dia mengenal? Hakikat mengetahui, hakikat mengenal, dibuat definisi di dalam bahasa Arab, al-idraku ataupun al-i'tiqadul jazim al-mutabiqu lil waqi' an dalilin. Itu dia bagi ma'rifah. Al-idrakul jazim, al-i'tiqadul jazim, mendapatkan yang putuh, mendapat, mengetahui yang 100%, tu panggil jazim. Dia tahu 100% satu perkara. Tahu itu i'tiqad yang putuh, dia pegang putuh, percaya putuh, mengetahui putuh. Al-mutabiq, yang membetuli, lil waqi', bagi waqi', bagi yang perkara yang berlaku sungguh, bagi yang realiti. Idrak, mengetahui, an dalilin, daripada dalil, mari daripada dalil. Kita kata contohnya, dia i'tiqad, dia tahu tentang kata ada exceeding, ada kereta exceeding 2 biji. Dia tahu kata kereta exceeding, tahu dia tu betul dengan hak waqi', hak realiti. Kereta exceeding sungguh, pelaga sungguh. Hak waqi' ni hak realiti ni, kereta sungguh berlaku ni, yang berlaku sungguh tanda. Pada dia tahu tu an dalilin, daripada dalil.
Kalau dia tahu dengan cara orang cerita, ikut orang saja, nama taklid, tak panggil ma'rifah. Dia tahu tu daripada dalil. Seperti lagi, contoh lagi, seperti kita tahu kata alam ini baru. Hakikat waqi', realiti alam ini baru. Kita tahukah ke tak tahu kata alam ini baru? Kalau kita tak tahu, nama kita jahil nama dia. Kalau kita tahu kata alam ini baru, tahu ni kelah mana tahu? Tahu ni dia ada 4 kelah. Hakikat tahu sungguh satu saja, tapi nisbah dengan kita ada kala kita tahu 50-50. Kita tahu 50-50 saja. Tahu 50-50 tu nama dia syak, nama dia. Boleh jadi baru, boleh jadi qadim. Dia tahu baharu alam ini 51% lebih sampai kepada 99%. Dia tahu kata alam ini qadim 49% sampai kepada 1%. Dia tahu kata alam baru 51% ke atas sampai 99%, itu nama zan. Zan alam ini baru, waham alam ini qadim. Dia kata alam qadim duduk di 49%, turun 48, 47. Dia tahu alam qadim tu nama dia waham. Dia tahu alam baru tu nama dia zan. 3. Yang keempatnya, dia tahu kata alam ini baharu 100%. 100%, tak ada ihtimal, tak ada zan, tak ada waham, tak ada. 100%, yakin 100%. Itu nama dia ma'rifah, itu nama dia al-ilmu, ya, nama dia. Itu makna kena, makna mengetahui. Tapi dia tahu mari kat mana? Dia tahu daripada guru cerita kata baharu, itu nama taklid. Dia tahu daripada dalil, kerana dia tengok kepada bukti-bukti. Tahu daripada dalil, itu nama ma'rifah. Maka yang wajibnya ma'rifah, bukan syak, bukan zan, bukan waham, dan bukan taklid. Kalau tahu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, dia mengetahui hal-hal hubung kait dengan Allah, tahu dengan secara taklid, itu khilaf ulama pada sah imannya. Dia dipanggil, diberi nama dengan orang yang beriman pada syarak atau belum lagi dia beriman. Khilaf ulama. Yang mu'tamad, pendapat yang kuat yang dipatwa oleh ulama-ulama besar daripada mufti, daripada ulama mujtahid, orang yang kena Allah melalui taklid, tidak dengan dalil, sah imannya, iman dia sah, di nama dia dipanggil dia orang yang beriman di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan dapat kelepasan daripada neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia termasuk di dalam jumlah orang allazina amanu lah. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Masuk di dalam kata allazina amanu, orang yang beriman walau dengan taklid sekalipun. Tetapi masih lagi dia salah, berdosa, kerana dia tidak mengambil dalil. Wajib berdalil itu wajib sebagai wajib syarak, bukan sebagai wajib usul. Dengan mana
seperti dia membuka aurat, seperti dia bercuri, seperti dia berjudi. Berjudi berdosa, buka aurat berdosa, bercuri berdosa. Dia tak mengambil dalil tentang wujud Allah, tak mengambil dalil tentang berhubung kait dengan Allah, itu dia berdosa saja sekira dia orang yang kuasa untuk mengambil dalil. Iman dia sahih, iman dia sah, dipanggil dia orang beriman, dia berhak masuk syurga kerana dia ada iman. Apa maksud dengan kata ma'rifatullah, mengenali Allah? Macam mana kenal Allah? Ay ya'riful wajiba wal muhala ma'jaizin fi haqqihi ta'ala. Ay artinya ya'riful wajib, dia masuk baris tu ya'rifu. Boleh harah itu harah tafsir. Dia nak tafsir ma'rifatullah. Ma'rifatullah, dia duduk di dia ropok, maka harah dia tu isim. Biasanya selepas daripada harah tafsir dia i'rab jadi badal, badal pada ma'rifatu. Di sini ya'rifu fa'il. Bila fa'il dia jadi badal pada isim, tak boleh kena takwil dengan isim. Bila takwil dengan isim, fa'il tu dia kena takdir harah nasab, harah masdar. Takwil masdar tu badal bagi ma'rifatullah. Sebab tu yang lebih dekat, yang lebih tepat lagi baca ayya'rifah. Nama dia ya'rifu tu nasab dengan an mudmarah, nasab dengan an yang dibuang akan dia. Seperti tasma'a bil mu'aidi khairum min antarahu. Sana buang terus dengan apa, tidak jatuh di tempat badal, tak jatuh di tempat ataf. Sini jatuh di tempat badal. Ay ya'rifal wajiba wal muhala, ay ma'rifatuhul wajiba. Itu makna gitu. Makna mengenali Allah ialah ay ya'rifa, takdirnya ay ya'rifa, bahawa mengetahui ia mukallaf. Artinya arti ma'rifatullah, makna mengenali Allah, ya'riful wajib ay ya'rifal wajiba, bahawa mengetahui ia mukallaf. Ada dhamir mustati di dalam ya'rifa. Mukallaf mengetahui al-wajiba akan perkara yang wajib, wal muhala dan perkara mustahil, ma'jaizin berserta dengan perkara yang harus, fi haqqihi ta'ala pada haknya, ai fi zatihi berkenaan berhubung kait dengan haknya, dengan zatnya Allah Ta'ala. Itu kenal Allah, bukan kenal hakikat zat Allah, bukan kenal realiti zat Allah. Bahar-bahar Allah ni daripada apa? Daripada emas kah, daripada besi kah, daripada perak kah, daripada jenis api, air, angin kah? Bukan begitu. Kenal Allah ialah mengetahui sifat-sifat yang berhubung kait dengan Allah.
Sifat-sifat yang berhubung kait dengan Allah Subhanahu wa taala ada 3. Satu, sifat yang wajib, yang kedua yang mustahil, yang tiga yang harus. Fi haqqihi, berhubung dengan dia. Yakni al-wajib aqlan, sifat yang wajib pada akal, mustahil pada akal, harus pada akal. Itu makna kena Allah. Artinya akal sebalik, kalau seseorang tidak mengetahui yang wajib, yang mustahil, yang harus berhubung kait dengan Allah, orang itu belum lagi mengenali Allah. Dia tak boleh panggil lagi orang yang beriman. Tak beriman lagi, kerana kena Allah itu rukun iman. Rukun iman. Orang tak kena Allah, tak panggil orang yang beriman. Walaupun dia mengaku dia beriman, dia tidak kerja hak wajib usul, nama dia. Sebab tu kena kita belajarlah. Ni wajib belajar sifat yang wajib, sifat yang mustahil, sifat yang harus bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa mislu dha fi haqqi rusulillahi, itu dia masuk baris silap. Fi haqqin, itu tak betul. Yang betul fi haqqi rusulillahi. Wa mislu dha fi haqqi rusulillahi, dan seperti demikian itu ataupun seperti ini juga, seperti mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan mengenalkan perkara yang wajib, perkara yang mustahil, perkara yang harus. Fi haqqi rusulillahi, pada hak segala semua para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, segala rasul, segala mereka yang jadi utusan Allah, pasuruh Allah, wajib di atas mukallaf mengetahui seperti mengenali Allah. Sifat yang wajib bagi mereka, yang harus bagi mereka, yang mustahil di atas mereka. Alaihimu tahiyatul ilahi, alaihimi boleh. Itu dia baca dengan isba' kerana wazan alaihimu atau alaihimi tahiyatul ilahi, itu jumlah du'aiyah nama dia. Mudah-mudahan, harap, kami doakan, minta tahiyatul ilah, membesar daripada Tuhan, alaihim, minta terkena di atas mereka itu, minta Allah membesar akan mereka itu, Allah menta'zim, Allah memberi kebesaran kepada mereka, memberi kemuliaan kepada mereka. Fal wajibul aqliyu ma lam yaqbali al-intifa fi dhatihi fabtahili. Ini sebagai nak menerangkan tafsil, nak tafsil, nak mendetailkan ataupun nak menerangkan perkara yang wajib, hakikat yang wajib. Bila dah wajib di atas kita mengetahui perkara yang wajib bagi Allah, perkara yang mustahil di atas Allah, perkara yang harus bagi Allah,
Apakah dia? Ada soalan kat situ. Apakah perkara yang wajib? Apa maksud dengan kata perkara yang wajib, perkara mustahil, perkara yang harus? Ini takrifnya, definisinya. Fal wajibul aqliyu, maka bermula perkara yang wajib al aqliyu, yang bangsa akal itu. Perkara yang wajib yang bangsa akal, yakni yang dihukum wajib oleh ampunya akal. Orang yang mempunyai akal, dia hukum perkara itu wajib. Dia hukum terbagi kepada 3 bahagi. Ada di sana nama hukum akal, ada di sana nama hukum adat, ada di sana nama hukum syarak. 3. Ketiga-tiga tu ada bahagian dia. Akal, hukum akal ada 3 bahagian: wajib, mustahil, harus. Hatu hak masyhur. Yang nama hukum sungguh, hak nama hukum sungguhnya wujub, istihalah, jawaz. Tu hukum sungguh. Wajib, mustahil, harus, itu nama dia perkara yang akal hukum di atasnya. Perkara yang akal hukum kata wujub, nama wajib. Perkara yang akal hukum kata istihalah, nama mustahil. Perkara yang akal hukum dengan kata harus, nama dia jaiz. Kita tak belajar bahasa Arab, dan kita tak biasa halus-halus sikit di dalam perbincangan, cara bercakap di dalam tajuk ilmu. Kita berasa rasa kurang faham lah. Ya beginilah seperti Islam. Kita ni, kita sungguh bukan panggil Islam. Kita panggil apa? Kita ni Muslim. Kita ni Muslim, kita bukan Islam. Islam itu agama, nama bagi agama. Kita ni orang yang beragama Islam, nama Muslim kita. Iman kita bukan iman. Iman tu diri kita terima di dalam hati tentang sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil. Tidak ada mustahil di Allah, sifat harus bagi Allah. Terima perkara tu, percaya, terima dah hati 100% dengan hari kiamat, dengan kerasulan Rasulullah. Itu nama iman. Adapun kita bukan diri terima tu. Kita orang yang beriman, nama mukmin nama dia. Sebab tu kalau panggil dengan cara halus, kita orang Islam, tak betul. Kita orang Muslim, itu baru betul. Kita orang mukmin, orang yang beriman. Kalau kata kita orang Islam, kena takdir, kena takwil lah. Orang Islam, orang yang beragama dengan agama Islam, kena takwil. Orang beriman, orang beriman, orang yang beriman, ada yang dia. Orang yang beriman. Kita ni orang, bukan iman. Kita ni orang. Begitulah. Hukum akal ada 3 bahagian. Kita biasa panggilnya wajib, mustahil, harus. Yang sebenar wajib, mustahil, harus bukan hukum, perkara yang bersifat dengan hukum akal dia. Kita ni bukan iman, orang perkara yang berhubung kait dengan iman tu. Hukum akal sungguh, hak akal buat keputusan tu, iaitu wujubus syai', tentu mesti sesuatu itu. Istihalatus syai', tertegah tak boleh jadi sesuatu itu, tak terima sebelah subut dia. Jawazus syai', jawaz, boleh jadi dua belah perkara itu hukumnya. Begitu juga hukum adat, hukum dengan jalan kebiasaan.
dihukumkan sesuatu dengan jalan ada tiga, ada wajib ada mustahil ada harus pada ada. Hukum syarak ada 5. Hukum syarak ada 5 bahagian dia. Ada wajib, sunat, haram, makruh, haruh. Itu bahagian hukum. Maka hukum akal ada 3. Yang wajib pada akal, definisi dia, hakikat dia ialah malam yaqbal, barang sesuatu perkara. Suatu perkara umum. Suatu perkara ni zat ke, sifat ke, nisbah ke. Suatu perkara seperti kita kata langit, suatu perkara bumi, manusia, Allah, itu nama zat. Kalau kata suatu perkara itu sifat, seperti adanya langit, adanya bumi, adanya Allah, adanya anak lain dan anak Allah, ada isteri Allah. Itu bagi sifat. Hitam, putih, hijau, sifat. Wajib pada akal terkena di atas suatu perkara yang lam yaqbal, yang tidak menerima ia, yang tidak terima ia al-intifa'a. Baca dengan qasa kerana darurah syai'. Asal al-intifa'a, buang hamzah, al-intifa saja. Al-intifa fi zatihi fabtahili, barang yang tidak terima ia akan ternapi. Al-intifa, ternapi, dia tak terima penapian. Kita sebelah tidak, dia tak terima. Dia terima sebelah subut, sebelah sungguh saja. Kalau tu sebelah tidak, dia tak terima. Tak terima itu fi zatihi, pada dirinya, yakni li zatihi, kerana zatnya, kerana diri dia sendiri. Bukan dia tidak terima ternapi itu kerana lain. Kalau dia tidak terima ternapi kerana lain, itu tidak dipanggilkan wajib akli. Maknanya kalau tak terima ternapi itu ada dua pula. Ada kala dia tidak terima ternapi li zatihi, kerana zatnya sendiri. Diri dia tak hubung kait kerana lain. Tidak ada sebab lain, diri dia tak terima ternapi. Ada satu perkara dia tidak terima ternapi kerana yang lain. Boleh faham tak? Kalau mulai belajar hari ni tak boleh faham lagi lah. Kalau sudah belajar dah tu kita boleh faham dah. Nama dia perkara wajib akli ni ada 2. Satu wajib akli, dia panggil yang zati, nama dia. Ada di sana wajib akli yang aridi, yang aridi. Yang aradi itu sebenarnya bukan wajib akli, dia panggil harus. Contoh dia macam mana, kita baca habis dulu. Fabtahili, maka hendak ibtihal oleh engkau. Mana ibtihal, mana fatadarra'i, maka hendak tadarra', merendah diri oleh engkau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. yakni tunduklah, tak rendahlah diri, memohon restu, minta dari Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengetahui definisi yang wajib ini, dan merendahlah diri kepada Allah, memohonlah
sesuatu daripada Allah dengan merendahkan diri. Minta Allah bagi kepada kita mengetahui perkara-perkara yang memberi faedah kepada kita. Hendaklah engkau merendah diri pada Allah dengan meminta dengan doa supaya Allah bagi ilmu yang manfaat, bagi mengenali definisi yang wajib pada akal. Itu sebagai nama dia tatmimul baik, mensempurnakan baik saja, tak hubung kait dengan definisi wajib. Waktu jumlah nak menyempurnakan, kalau tak ada dia tak sempurna. Al-intifa fi zatihi, tak cukup mustaf'ilun satu lagi tak ada. Bab tahili itu untuk nak menyempurnakan mustaf'ilun yang ke-6 ataupun mustaf'ilun yang ketiga pada separuh bait. Faham? Perkara yang tidak terima ternapi pada zatnya seperti wujudullah, ada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu nama wajib akli berhubung kait dengan Allah. Dengan apa makna wajib akli? Wujud Allah ialah satu barang, satu sifat yang lam yakbal, yang tidak terima al-intifa'a, tak terima ternapi, tak terima sebelah tidak. Ternapi dia tak ada Allah itu dia tak terima, dia terima ada saja. Fi zatihi ay li zatihi, kerana diri ada Allah sendiri, tidak kerana lain. Ataupun katalah zat Allah sendiri. Zat Allah sendiri itu nama dia wajib hukum dia. Sebab dia tak terima tak ada, dia terima ada saja. Diri dia tak terima tak ada. Sebab apa dia tak terima tak ada? Dia jenis dia, zat dia tak terima tak ada, dia jenis sungguh begitu. Mengambil lapang ataupun mengambil gerak diam oleh jirim. Jirim mengambil ruang, jirim mengambil gerak diam, itu nama dia malam yaqbal al-intifa, perkara yang tidak terima ternapi. Tak boleh satu jirim, tak ada satu jirim yang tidak mengambil ruang, tak ada satu jirim yang tidak ada gerak, yang tidak ada diam. Maka gerak diam jirim nama dia wajib akli. Lizatihi, tidak kerana lain. Diri jirim, zat dia, jenis dia, dia kena mengambil tempat, mengambil ruang. Diri dia, dia mesti kena mengambil gerak atau diam. Itu nama dia wajib akli zati. Ada kita, ada jirim, ada perkara yang lain daripada Allah hak sudah ada ni, wajib juga. Kira wajib dia, kira kerana lain, bukan diri dia sendiri. Diri ada makhluk ini, dia terima dua belah. Bukan dia tak terima ternapi, dia terima ternapi, terima tak ada, terima tidak. Kita sebelum daripada ada kita tak ada, kita terima. Sekarang kita terima ada. Alam hak sudah ada, dia terima ada. Maknanya itu tak boleh kata malam yakbal al-intifa, barang yang tak terima ternapi, kerana kita terima ternapi. Tapi kita ni tentu kena ada, tak terima sebelah balik tak ada, kerana ditentu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan adanya. Allah telah kehendak untuk ada kita. Allah mengetahui sedia kala kata kita ni akan ada.
Ada kita di masa mengetahui oleh Allah akan adanya tu mesti tu wajib. Tentu kita kena ada. Tak terima tak ada kita di masa yang mengetahui oleh Allah akan adanya. Di tahun 1920, di tahun 2016 Allah menentu nak mengadakan kita. Ada kita di tahun itu wajib nama dia. Tetapi wajib aridi. Diri kita bukan mesti ada, tak terima tak ada, kita terima tak ada. Ada tu bukan wajib ada kita, bukan diri kita, bukan semata-mata ada kita. Kerana ditaksis oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu ada kita tak panggil wajib akli zati. Boleh nak panggil wajib juga. Panggil wajib akli aridi, harus zati nama dia. Perkara tu jaiz diri dia harus, wajib kerana lain. Yang kita nak bercara tajuk kita agenda kita wajib akli zati. Hak kita kena yang wajib bagi Allah, sifat wajib bagi Allah akli yang zati. Ada Allah sedia, Allah baka, Allah itu nama malam yaqbal al-intifa. Perkara yang tidak terima ternafi li zatihi bagi zatnya. Wal mustahilu dan bermula mustahil itu kullu ma lam yaqbali, tiap-tiap barang yang tidak terima ia fi zatihi pada zatnya, ai li zatihi kerana zat dia sendiri dah dia tak terima, as-subuta akan sabit. Sabit ni kalau bahasa bertani panggil sungguh. Perkara yang tak terima sungguh, perkara yang tak terima berlaku. Berlaku dia tak terima. Artinya dia terima ternapi, terima tidak ya. Sebab itu supaya kita mudah nak faham, mustahil barang yang tidak berlaku, barang yang tidak sungguh, barang yang tidak ada. Kalau tak ada tu tak tepat sangat. Yang lebih tepatnya kerana perkara wajib pun ada tak ada. Kidam bukan ada tapi dia sungguh. Wahdaniyah bukan ada, boleh panggil mustahil ke? Tak boleh panggil mustahil kerana dia sungguh. Kalau kata mustahil barang yang tidak ada, barang tidak ada nama dia takrif itu tidak mani', termasuk perkara wajib di dalamnya. Mengambil lapang bagi diri wajib tak ada, perkara tu sungguh saja, jadi mustahil jugalah, padahal bukan mustahil. Oleh itu mustahil barang yang tidak terima sungguh, iaitu barang yang tidak berlaku, barang yang tidak sungguh. Itu mustahil. Tak terima berlaku, dia tak terima sebelah sungguh, dia terima sebelah ternapi, sebelah tidak ya dia. Tapi tak terima tu kerana diri dia sendiri. Kalau tak terima kerana lain tak panggil mustahil, tak panggil mustahil zati, panggil mustahil aridi. Seperti kita kata sungai daripada Perak. Sungai, air sungai ialah air dia tu perak. Air sungai, air dia itu ialah emas. Air sungai, air itu ialah tembaga. Air sungai adalah air dia itu ialah besi. Walaupun kata ada di sana sungai besi, tapi air dia tetap air, bukan air itu besi. Sungai besi, sungai Perak ada di sana, sungai Perak. Sungai di dalam negeri Perak saja, bukan air dia tu Perak.
maka sungai besi, sungai perak, sungai emas itu perkara yang tak terima ada, tak ada. Tetapi tak ada dia tu bukan, tak terima ada dia tu bukan kerana diri dia tu tak terima ada, dia boleh ada. Tapi tak terima ada kerana Allah tidak taksis, Allah tidak menentu untuk ada dia pada masa semenjak daripada sekarang hundur ke belakang, kok dulu, kok depan, wallahu alam, kita tak tahu. Tak ada tentu tak terima ada sebab Allah tak menentu nak buat ada. Kalau Allah menentu nak buat ada, sudah ada. Sungai perak, sungai besi, sungai emas yang telah lepas tak ada. Seperti anak bagi seorang yang beristeri, sudah berkahwin, sekarang dia sudah masuk umur yang putus asa daripada dapat anak. Anak dia tu dia kedua nama dia mandul. Anak dia tu tak terima ada. Tak terima ada bukan makna tak terima ada dengan tilik kepada diri anak. Diri anak dia terima ada, anak seorang ni dia terima ada, tetapi dia tak terima ada kerana Allah taksis. Allah tidak menghendaki untuk mengada dia, mustahil ada dia. Ada dia mustahil dengan jalan mustahil aridi, mustahil kerana lain. Yang mustahil zati, diri dia sendiri, tidak kerana lain. Seperti jirim mengambil gerak dan diam di satu masa. Kita ni di satu masa, di detik yang sama, jam 9 betul, kita mengambil gerak dan diam, mengambil dua perkara yang berlawanan, gerak dan diam di satu masa. Itu perkara mustahil zati, diri dia tak terima dah. Buat, kalau kita di dalam majlis belajar kita kata Allah pun tak buat, Allah tak kuasa buat macam tu. Bukan makna Allah tak kuasa majlis, kalau bukan majlis ilmu tak boleh kata begitu. Sebab perkara itu perkara diri dia tak terima berlaku. Perkara yang Allah masuk di dalam ta'aluk qudrat dia, perkara yang harus. Perkara tu perkara tak terima berlaku, dia tak berlaku lah. Perkara tak boleh berlaku sama sekali. Diri dia tu bila tak hubung kait dengan mana-mana pun dia tak terima berlaku. Itulah nama mustahil. Diddal awwali, diddal awwali, lawan bagi yang pertama. Didda atau diddu, kalau diddu tu lebih tepat lagi, kerana pada kata al-mustahil atas bayan situ atau khabar mubtada mahzuf, huwa ia al-mustahil diddul awwali, lawan bagi yang pertama, yakni lawan bagi al-wajib. Mustahil ni lawan bagi hak wajib tu. Hak wajib barang tentu tak terima ternapi, barang tentu sungguh. Dia terima sebelah sungguh, sebelah berlaku, tak terima sebelah tak berlaku. Hak wajib lawan dia. Perkara yang perkara yang tidak terima sungguh, perkara yang tak terima berlaku, lawan bagi wajib. Mustahil lawan wajib. Bahkan dia mustahil bukan lawan wajib saja, dia lawan juga jaiz. Itu ilmu lah, ilmu akal. Gerak lawan dia apa? Lawan dia diam. Mana dia tak boleh berhipung antara dua tu. Bila gerak dia tak boleh berhipung dengan diam. Sebab tu kalau sewaktu tu berhipung gerak dan diam, nama mustahil. Kerana mustahil berhipung dua dhid dan dua perkara yang berlawanan. Ada dan tak ada, itu nama dhid, dua yang berlawanan. Ada lawan tak ada.
maka mustahil lawan dia wajib, dan juga lawan dianya jaiz. Sebab perkara tiga, bila perkara tiga, tiap-tiap satu tu lawan dia berapa? Perkara tiga, tiap-tiap satu kena lawan dia dua lah. Perkara tiga, tiap-tiap satu bukan lawan dia satu, lawan dia lawan dia ialah dua. Allah, cuba tengok orang main badminton lah. Main badminton, ada berapa round? Ada yang 3 round, ada yang 5 round dia tu. Maka dia nak menang, dia bukan kata satu menang bila 3 round, menang dah lagi satu. Tak boleh menang sebab dia 3 je kena menang. Kena lawan 2 dengan 1 baru menang. Kalau hak 2 set barulah menang 1, barulah lawan dia 1 lagi. Tu cara. Maknanya bila kita kata, kalau kita kata jenis manusia ni ada 3 jenis. Lelaki, perempuan, bukan lelaki, bukan perempuan. Bila lelaki lawan dia apa? Lawan perempuan. Lagi lawan bukan lelaki, bukan perempuan pun lawan dia juga. Bukan lelaki. Bila kata lelaki, bukan perempuan. Bila lelaki, bukan lelaki, bukan perempuan. Kena 2 begitu lawan dia. Tapi sekarang manusia ada 2 saja, lelaki perempuan. Lawan dia perempuan dia lah, tak ada yang lain. Kalau ada lagi 3 lagi, lawan dia 3 lagi. Boleh faham tak? Begitu juga wajib, lawan dia apa? Lawan dia mustahil dan harus. Kalau kata begini, wajib bukan mustahil dan bukan harus. Sebab harus pun bukan wajib juga. Itu kata wajib lawan dia 2. Faham tak faham? Boleh faham dah tu. Tak faham teruk sangatlah. Diddul awal, lawan bagi yang pertama mustahil, lawan bagi yang wajib. Sebab tu ada Allah, lawannya tak ada Allah. Tak ada Allah tu mustahil. Dan lawan dia juga terima ada Allah dan terima tiada Allah. Ada dia tu terima ada dan terima berlaku dan terima tak berlaku. Itu mustahil. Itu apa, lawan bagi ada Allah juga. Sebab ada Allah tu wajib, tak ada dia tu mustahil, lawan dia. Dan tak ada dia tu boleh jadi ada. Itu lawan dia juga. Lawan bagi ada Allah Subhanahu wa taala. Bila ada tentu tak ada. Bila ada tentu tak terima ada, tak terima tiada. Dua-dua tu lawan bagi ada Allah yang wajib aqli nama dia. Wa kullu amrin qabilin lilintifa wa lithubuti jaizum bila khafa. Tu baca dengan qasar semua tu. Baca dengan buan hamzah dia panggil qasar. Asal ada hamzah khafain, lilintifai ada hamzah. Baca dengan buan hamzah, nama dia baca dengan qasar. Harus boleh. Bahasa Arab bila akhir dia dengan hamzah, boleh kita buang hamzah itu. Baca lilintifa bila khafa, bila khafain, anain ana. Yang begitu kadang kita dengar bahasa Arab kita tak faham. Kadang dia bercakap hak penuh kita faham, bila dia bercakap ada dia potong-potong, tu jadi susah kita nak faham. Wa kullu amrin, dan bermula tiap-tiap perkara. Amrin makna syai'in, bukan amrin makna suruh. Untuk adik-adik baru, amrin ada makna arahan, makna suruh. Fi'il amar, fi'il makna suruh. Amrullah, suruh oleh Allah. Amarallah, Allah suruh. Masdar dia amran, itu makna suruh. Ada amrun makna perkara, makna syai'un. Amrun makna umur, jamak dia umur. Makna amrun hak jamak dia umur, itu makna suatu perkara. Suatu perkara, bukan makna satu arahan, satu suruhan. Kullu amrin, dan bermula tiap-tiap perkara.
tiap-tiap barang yang qabilin, perkara yang terima ia perkara lilintifa, bagi ternapi, walisubuti, dan bagi sabit, bagi sungguh. Dia terima ada, terima tiada, terima berlaku, terima tidak berlaku. Dia terima kedua belah. Boleh jadi gitu. Jaizun ialah perkara yang haruh, ai aqlan, pada akal, bila khafain, dengan tidak tersembunyi. Tidak sulit, ke semua boleh faham. Perkara haruh ialah perkara terima dua belah. Seperti kita dulu kita tak ada, sekarang kita ada, maka ada kita dan tiada kita nama jaiz. Kita sendiri nama jaiz, perkara yang terima sungguh dan terima ada, terima tak ada. Ada kita sendiri tu, diri ada kita tu terima sungguh, terima berlaku dan terima tidak berlaku. Gerak diam kita jaiz. Kemarin sebentar tadi kita diam, sekarang kita gerak, maka gerak itu nama jaiz. Gerak itu nama sifat, kita ni nama zat. Sebab tu kata amrun tu umum, zat masuk, sifat masuk, dan nisbah pun masuk. Seperti berdiri kita, dia panggil nisbah, mati kita, semua tu perkara yang harus. Kita sekarang hidup, dulu daripada kita hidup ni kita mati. Kemudian selepas pada kita hidup ni kita terima pula mati. Mati akan mari pula. Mana hidup mati kita itu jaiz, perkara yang harus. Penting kita kena Allah, kena apa yang harus pada akal yang berhubung kait dengan Allah, apa yang mustahil pada akal yang berhubung kait dengan Allah, apa yang wajib pada akal yang berhubung kait dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kata ma'rifatullah. Mana kalau di soal kita ada Allah, apa kamu nak kata? Tiga hukum dia. Wajib ke, mustahil ke, harus? Kalau kita kata ada Allah, sungguh ke tak sungguh, berlaku ke tak berlaku, kita jawab kata berlaku. Ya, ada Allah, aku terima kata ada Allah. Sekadar tu dinamakan kita kenal Allah ke tak kenal lagi? Jawabnya, kalau sekadar sebanyak itu, setakat itu, tak dipanggil kita kenal Allah lagi. Kalau kita tahu kata adanya Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tahu kata kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala, tak kenal lagi. Kena tahu hukum akal berhubung kait dengan ada Allah, kuasa Allah. Dengan makna macam mana? Ada Allah, apa hukum? Ada Allah itu dia terima tiada ke, terima hilang ke tak terima hilang? Tak ada dia tu sebelah tak ada, terima ke tak terima? Oh, jawab ada Allah, tak terima tak ada. Tetap dia tak terima tak ada. Hari ni ada, sebelum pada ada ni pun ada, sebelum pada hari ni pun ada tak terima. Tak ada yang sebelum pun tak terima, tak ada yang kamar dia pun tak terima. Tu baru kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu kenal perkara yang wajib. Allah ada anak ke tak ada anak? Tak ada. Allah tak ada anak. Kenal tak kenal lagi Allah? Tak lagi. Kalau kata bolehkah masa-masa depan lagi dekat kiamat Allah dapat anak lelaki seorang? Boleh jadi. Itu tak kenal lagi Allah, tak kenal anak Allah tu mustahil. Kena kata tak boleh Allah ada anak Allah, perkara tak terima berlaku, mustahil. Itu kena hukum akal berhubung kait dengan Allah. Kalau kata sekarang Allah hidup, kita tahu kata Allah hidup, yakin kita kata Allah hidup, Allah tak mati. Tapi kalau kata
boleh jadi mati, Allah boleh jadi mati satu hari. Bila berlaku perang dunia kali yang ketiga, kena bom atom, kena bom nuklear, mati Allah. Kalau kata tak mati pun boleh jadi mati satu hari Allah. Itu pun kufur dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kafir dengan Allah, tak kena Allah. Kena kata hidup Allah, tak terima mati. Dia tak terima mati. Itu mana hayat dia wajib akli, kita kena hukum wajib akal. Mati tu mustahil, tak terima berlaku di Allah. Itu makna wajib kita kena hukum akal yang tiga. Adapun Allah mematikan kita, menghidupkan kita, itu harus boleh berlaku. Allah ada kala dia menghidup kita, ada kala dia mematikan kita. Perkara terima dua belah begitu, nama harus nisbah dengan Allah. Siapa kata wajib Allah memati kita, itu tak kena Allah pula. Wajib Allah memberi rezeki pada kita, itu tak kena Allah pula. Tak kena sifat yang harus bagi Allah. Sebab tu orang kena tiga ni nama kenanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ulama kita sudah buat rumus untuk kita kena yang wajib bagi Allah, yang kita mesti mengetahui dengan secara detail satu persatu 20 sifat. Mesti ni kena tahu. Mustahil 20 kerana lawan bagi wajib tu mustahil. Dan satu yang harus dengan ijmal, satu hak harus tu dengan ijmal. Tama'laman bi anna hadzal 'alama ay ma siwallahil 'aliyyil 'alima min ghairi syakkin hadithun muftaqiru li'annahu qama bihi taghayyuru. Thumma kamadian i'laman, sungguhnya hendak mengetahui oleh engkau. Nun pada i'laman nama nun taukid. Sebab tu diterjemah dengan kata sungguh. Kemudian kalau kami sana kata kemudian, MA, kat sini kita kemudian, kamu, kemudian, sana kemudian, kemudian daripada yang tersebut. Kama dua-dua ka belakang. Sini kemu, kemudian. Batu kata baik lebih baik hak petani lagi lah. Sebab apa? Ringan. Kama dia bagi patah, dia ringan. Kemudian kalau ke berat sikit lah. Kena kacik gigi. Mu tu kena muncul mulut sikit. Kemu, jadi berat lah. Petani ringan. Kemudian benar orang petani lagi lah. Bahasa dia bahasa yang ringan. Kemudian i'laman, sungguhnya hendak mengetahui oleh engkau. Fi'ama di atas bagi mufrad muzakkar mukhatab, seorang, engkau, orang yang kita khitab pada dia tu, hak dia khitab tu satu orang. Itu kata bahasa Melayu engkau. Engkau. Nun tu taukid, mana sungguh. Kemudian sungguhnya, Melayu sungguh duduk kat depan, nak duduk kat belakang tak boleh. Hendak mengetahui oleh engkau sungguhnya, begitu tak jadi bahasa Melayu pula. Kena sungguh kat dululah. Walau nun taukid duduk kat belakang kat sini. Kemudian sungguhnya pasti, tu makna dia nak tekan sikit. Engkau pasti mengetahui. Kamu wahai pelajar. Kat sini dia suruh pelajar-pelajar, suruh mukallaf. Mukhatabnya ayyuhal mukallaf, wahai mukallaf, pasti sangat-sangat wajib di atas kamu mengetahui. Kena tahu dengan yakin. Itu makna mengetahui. Tahu dengan putuh, percaya dengan putuh. Bi anna hadzal alam, dengan bahawa sungguhnya ini alam. Alam ini, apa alam ini? Ay ma siwallahil aliyyi, barang
sesuatu yang lain yang selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Perkara-perkara yang lain pada Allah Al-Ali yang maha tinggi. Allah Al-Ali, siapa Allah Al-Ali? Al-Alima, Allah yang mengetahuikan sekalian perkara tu. Cara bahasa tu kalau mengikut dengan cara biasa kata Al-Alimi. Tetapi kerana di sini kerana nazam, dia tukar, tak kata Al-Alimi, kata Al-Alima nama dia, jadi na'a maqta' nama dia, jadi maf'ul bagi fi'il mahzuf. Asal dia jadi sifat yang kedua bagi Allah, ma siwallahil aliyyil alimi, asal dia begitu. Alam ialah barang sesuatu yang melaini yang lain yang selain daripada Allah. Allah mana? Allah satu sifat dia Al-Aliyyi yang maha tinggi, lagi pula sifat dia Al-Alima yang mengetahuikan sekalian perkara. Tapi sini kerana dia nak sama dengan kata nazam yang baharajak ni, ya kena wakaf sama. Bila kata sema'laman bi anna hadzal alama, di separuh bait yang kedua kena kata ma juga. Kalau separuh bait tu baris kasrah seperti wal mustahilu kullu ma lam yaqbali fi zatihi thubutu diddul awwali, sama-sama li gitu. Itu cara nazam. Tengok kita hafal mata alfiyah tu lah. Kalamuna lafzum mufidun kastaqim, qim wakah dengan min saking, wahiduhu wa apa dia, kalamuna lafzum mufidun kastaqim, apa ismu wa fi'lun thumma harfunil kalim. Kalim wakah sama. Sini dia tukar al-alima, yakni kena takdirnya a'ni, kanda aku Allah al-ali tu al-alima, Allah yang alim, yang mengetahui sekalian perkara. Takdir dengan a'ni, dia panggil nasak di atas jala jadi maf'ul bagi fi'il mahzuf. Dia panggil juga mansubun alal madhi, nasak di atas nak memuji akan Allah Subhanahu wa taala. Dia panggil juga pada istilah nama na'a maqta', na'a yang dipotong daripada jadi na'a. Asal jadi na'a potong, kita potong dah sekarang, potong daripada jadi na'a mari jadi yang lain, jadi maf'ulun bih. Dia panggil na'tul maqta', nama an-na'tul maqta'. Itu sebagai nak mesempurnakan bait juga. Yang asalnya alam ialah masi wallahi, itu ya. Alam itu ialah barang yang lain daripada Allah. Pengarang kita suruh kita mukallaf mengetahui, hendaklah kamu mengetahui dengan bahawa sungguhnya perkara yang lain pada Allah itu min ghairi syakkin hadithum muftaqiru. Hadithun itu baru khaba'ana, ialah yang baru, muftaqirun yang berhajat kepada yang lain. Kata hukum gitu tu, alam ini hadis muftaqir min ghairi syakkin, daripada ketiadaan syak, tidak diragu lagi. Dengan tidak ada syak, dengan tidak ada ragu, alam ini baru dan berhajat kepada yang lain. Sebab apa boleh kata baru? Li'annahu, kerana bahawa sungguhnya alam ini aqama bihi taghayyuru, berdiri dengan dia, ada padanya at-taghayyuru, oleh berubah.
dia ada perubahan, dia berubah. Berubah itu tanda kata dia baru. Dulu dia beranak, masa dia baru ada kecil, kita baru ada, kita kecil bukan? Kau besar dah. Masa beranak itu 50 kilo dah, kita kecil saja. 1 kilo setengah ada, 2 kilo setengah ada, 3 kilo ada kecil. Sekarang besar, makna itu kita berubah. Maknanya besar kita ni baru ke atau pun lama besar kita? Baru. Kecil kita, kecil baru. Maknanya kita ni bila ada besar kecil, mana kita berubah. Bila kita kecil berubah mari jadi besar, besar tu baru sebab dia ada lepas pada kecil. Bila besar kecil kita baru ke qadim. Kita boleh tak nak lari daripada besar kecil? Kita tak besar tak kecil pula. Tak boleh. Kita nak ada dulu, aku ada dulu padamu wahai besar kecil. Aku tak besar tak kecil ni, nanti aku nak besar kecil selepas pada 10 tahun. Tak ada orang macam tu, tak ada. Tetap bila dah besar kecil baru, perkara yang bersifat dengan besar kecil tentu baru. Itu kata dalil kata kita ni baru, alam baru at-taghayyuru, berubah. Bila berubah, tiap-tiap perkara berubah, itu baru. Kita tahu kata alam baru ni dengan dalil, itu nama kita ma'rifah. Itu kena dalilnya mana? Dalil perkara ni berubah, berubah daripada gerak dan diam. Kita dulu diam, sekarang kita bergerak. Kita awal kita diam, duduk diam je dalam perut ibu. Boleh sampai 120 hari kita mula bergerak. Bergerak kita tu baru. Bila bergerak kita baru sebab gerak kita baru, diam kita baru. Kita tak boleh terlepas daripada gerak dan diam. Dengan mana kita ada sedia kala kita tak gerak tak diam, tak ada. Bila kata kita ni bersifat dengan perkara baru, kita tak boleh berlepas daripada perkara yang baru, tentu kita ni baru. Tiap-tiap perkara tak sunyi daripada perkara baru, tentu baru. Tiap-tiap perkara yang melazimi dengan perkara yang baru, tentu baru. Oleh itu alam ini tidak ada syak kata dia baru. Bila baru, tentu automatik dia iftiqar. Ini orang belajar dia kena yakin. Tiap-tiap perkara baru tentu dia iftiqar, dia berhajat kepada yang lain. Berhajat kepada yang lain, pada membaharukan dia, pada mengadakan dia. Sebab apa? Sebab dia baru. Bila baru, dia nak ada sendiri tak boleh. Dia baru ada, belum daripada dia ada, dia tak ada. Bila dia tak ada, dia nak mengada diri dia sendiri macam mana? Boleh? Kita masa kita tak ada, kita nak buat kita, aku nak ada sebentar, tak boleh. Itu kata tak ada. Masa ada ni pun nak buat tak boleh lagi. Jangan kata nak buat, nak buang pun tak boleh. Cuba tanya orang lelaki hak mengandung tu. Ada orang lelaki hak mengandung. Hak perut bucik tu lah lelaki mengandung. Suruh dia buang perut bucik dia tu pun dia nak buang tak boleh. Dia sudah ada. Buanglah mengandungmu tu. Biar perempuan saja mengandung kata dia. Kerana kamu mengandung macam 4 bulan ni. Buanglah. Kandunganmu tu tak boleh nak buang tu sudah ada. Dia sudah ada, nak buang kandungan dia tu pun tak boleh dah. Lebih lagi dia tak ada langsung. Tak ada langsung dia tak boleh. Bila dia tak boleh nak mengada diri dia sendiri, tentu ada dia baru tu ada yang mengadakan dia. Tentu yang ada yang menciptakan dia tak boleh ada dengan sendiri. Itu kata muftaqir, yang berhajat kepada yang lain. Oleh itu kita ni nama dia suatu yang berkandak kepada yang lain. Perkara yang kita berkandak kepadanya tu baru ke tak baru?
Kalau baharu, dia berhajat pada yang lain, sama dengan kita juga. Tentu dia bukan baharu. Itulah kata yang qadim Allah Subhanahu wa taala. Itulah Allah. Allah berhajat ke tak berhajat pada yang lain? Tak berhajat lah. Kalau dia berhajat, dia bukan Allah, dia bukan Tuhan. Kita ni perkara baru berhajat. Kita nama hamba, nama muftaqir. Itu makna li'annahu qama bihi taghayyuru hudusuhu. Apa makna baharu? Ini definisi baharu. Hudusuhu wujuduhu ba'dal adam. Hudusuhu bermula baharunya, baharu ini alam, baharu hadzal alam ialah wujuduhu, adanya ada alam ba'dal adami, kemudian daripada tidak ada. Itu makna baharu. Baharu ni ada kemudian daripada tak ada. Sebelum daripada ada dia tak ada. Selepas daripada itu baru dia ada. Itu nama baharu. Kalau sekarang ada, sebelum ada ni dia ada, sebelum ada dia ada. Ada tak jumpa dengan tak ada sebelum ada dia. Itu tak panggil baharu. Nama apa? Wa dhidduhu, dan bermula dhidnya dhid hudus, lawan bagi baharu, huwal musamma, ialah yang dinamakan dia bil qidami, dengan qidam. Qatu qidam. Betul, Allah bersifat dengan qidam. Yang bersifat dengan qidam nama qadim. Yang bersifat dengan baharu nama hadis. Kita ni perkara yang baharu. Allah zat yang qidam, yang bersifat dengan qidam, nama qadim. Qadim itu Allah, qidam itu sifat dia. Hadis tu kita, alam ini. Hudus itu sifat dia, sifat alam. Dapat kita ambil kesimpulan bahawasanya semua alam baharu, tidak ada yang bersifat dengan qadim melainkan Allah sahaja. Sebab ma siwallah ni panggil alam. Lain daripada Allah baharu, Allah. Kalau Allah baharu juga, tak kena kata lain pada Allah baharu dah. Allah pun baharu. Mana Allah qadim, lain pada Allah baharu. Yang qadim berapa? Satu sahaja. Tidak ada satu alam yang qadim. Satu tempat dia ambil salah Ibnu Taimiyah dan pengikut-pengikutnya, dia kata ada di sana alam qadim berserta dengan Allah. Ada alam yang qadim berserta dengan Allah Subhanahu wa taala, sama-sama qadim dengan Allah, sama-sama tidak ada awal. Itu salah yang membawa kepada kufur. Satu akidah yang menjadikan seseorang itu kufur, wal a'yadzabillah. Yang dinama di sana qidam gitu, nama qidam bin nau nama dia. Yang betul iman ialah yang lain daripada Allah baharu. Allah bukan baharu. Lawan bagi baharu ialah qidam. Sebab tu ijma' ulama mensifatkan Allah dengan qidam. Mesti kena kata Allah qadim. Siapa tak kata Allah qadim dengan makna ada, bukan adanya kemudian daripada tak ada, orang tu kufur. Orang itu tidak kenal Allah Subhanahu wa taala. Wajib kenal Allah. Allah bersifat dengan qidam. Itu kita bila sifat 20 wujud qidam. Qidam Allah itu sabit dengan dalil aqli. Sabit dengan dalil aqli yang putus. Sebab kalau baharu tentu muftaqir, berhajat. Tiap-tiap perkara baharu muftaqirun, yang berhajat pada yang lain. Bila berhajat pada yang lain, tentu bukan Tuhan. Fa'lam bi annal wasfa bil wujudi min wajibatil wahidil ma'budi.
idh zahirun bi anna kulla athari yahdi ila mu'athirin fa'tabiri wa zitu sama sifatan nafsiyah summa taliha khamsatun salbiyah. Nampaknya macam stesen dah kat situ. Stesen besar tu nombor pun nampak nombor betul malah dah 20. Apa kena beri kat tu lah kitanya. Jam pun ngam-ngam juga 12. Sama dah boleh lah. Kita setakat tu fa'lam bi annal wasfa bil wujudi wallahu. Kalau ada soalan boleh 1 2, kalau tak ada kita tutup majlis. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana 'amma wa la tu'adzibna ila yaumil qiyamah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nusina wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu rabbuna ala nuril mu'min bahana Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu